Start recording. Okay, kita masuk bab baru, bab 5. Taburan kebarangkalian ya. Bab 5. Macam dah saya cakap sebelum ni, taburan kebarangkalian ni dia berkait rapat dengan pilatur gabungan, berkait rapat dengan statistik, apa lagi ya? Ada lagi topik ni, saya dah tak ingat dah apa dia lagi. Tapi dia ni sebenarnya topik besar dia dinamakan sebagai discrete mathematics. Ini dia. Discrete mathematics. Discrete maths ya. Okey, kalaulah kita nak jadi actuary. Actuary. Selalunya kita akan ambil course actuarial science. Okey, ni boleh course ni boleh kita belajar dekat Universiti di Malaysia dan juga universiti di luar negara lah. Especially kalau kita bagus keputusan kan, Bank Negara Malaysia bagi even bagi scholarship untuk belajar di UK ataupun di Amerika untuk course actuarial science dan mathematics. Sebab Bank Negara Malaysia memerlukan ramai orang actuary, ramai mathematician. Okay? Jadi ini dia ada topik yang perlu kita belajar, discrete mathematics ya, termasuk statistik, dan ada juga topik yang dikatakan sebagai discrete calculus. Calculus tapi discrete. Itu dia. Itu complicated complicated. Itu tak belajar dalam SPM. Rasanya dalam foundation pun tak belajar discrete calculus. Mungkin dalam universiti boleh belajar lah. Okey, actuarial science ni, actuary ni gaji dia besar Kalau nak belajar bagus sangat ni, dia punya peluang kerjaya dia agak luas. Tapi course ni bukanlah course yang mudah. Itulah. Setakat ini saya pernah diceritakan pada saya course ni bukanlah yang mudah nak lulus Dia sangat-sangat tough. Okey, tetapi kalau kita betul-betul minat sangat nak belajar matematik, jadi tak ada yang impossible, tak ada yang mustahil. Kita boleh melakukannya. Dulu saya pun macam menyesal juga tak ambil actuarial science sebenarnya. Masa saya interview JPA dulu, interview tu tanya, tak nak buat actuarial science ke? Saya kata tak, saya nak buat electronic engineering. Kononnya masa tu glamour lah electronic engineering. Tapi sekarang ni dah tak glamour mana dah. Alright, so itu taburan kebarangkalian kita nak belajar hari ni. Kita akan sentuh tentang beberapa contoh dan juga saya nak bagi lo dia punya bird's eye view daripada pandangan burung dari atas. Apa itu contoh, apa itu taburan kebarangkalian. Sebab saya tengok buku teks dia, cara dia explain tak menarik sangat lah. Cara dia explain dia terlalu gopoh-gapah lah. Okay, jadi saya nak tunjukkan sedikit contoh-contoh taburan kebarangkalian. Sebenarnya benda ni kita dah tahu, serba sedikit kita dah pun tahu tentang taburan kebarangkalian. Sebab kita boleh observe lah fenomena ini di negara kita ataupun di mana-mana saja. Okey, contohnya taburan ketinggian lelaki dewasa di Malaysia. Okey, cuba turn on sekejap mikrofon semua orang. Turn on sekejap ya. Okey. Okey, saya nak tajuk. Megat tinggi berapa megat dalam cm? Less 179. 179. Tinggi juga. Okey, Akil berapa? 153 je aku. 153. Okey, saya tinggi sikit je dalam Akil. Amar 173 je kau. Oh, boleh tahan. Okey, Ulia 174. Apa ni, generasi selepas saya ni semua tinggi-tinggi. Generasi saya yang kemetut je. Okey, anak-anak lelaki saya pun semua, dua orang ada, dua-dua pun lebih tinggi dari saya. Saya 165. Sorry. Saya 163, sorry. Itu saya Fikri 163 cm. Jadi itu okey, sekarang ni kita ambil 3 orang antara kita saja. Ini dia taburan ketinggian kita, taburan ketinggian kita. Jadi kita dah tahulah lebih kurang daripada 5 orang ni, kita dah tahulah yang kira megat ni kira teramat tinggilah. Okey. Akil mungkin di opposite lah. Sorry Akil. Okey. Dan yang lain ni, dua ni mungkin average.
Okay, saya ni less than average lah. Kurang daripada average. Jadi dia berkait rapat dengan statistik lah. Statistik ketinggian. Kalau kita buat bancian ketinggian lelaki dewasa di Malaysia contohnya, kita akan tahu dia punya taburan dia macam mana. Okey, macam mana bentuk taburannya saya akan cerita kemudian. Contoh kedua. Taburan, okey saya delete ni sekejap ya. By the way, alright, biar dulu. Taburan keupayaan menahan nafas dalam air di kalangan manusia. Okey, taburan. Kalau kita rasanya korang, saya masa kecil dulu biasa mandi sungai. Okey, sebelum wujudnya gadget-gadget handphone semua ni, saya selalu mandi sungai. Jadi memang selalulah cabar adik-beradik. Okay, berapa minit boleh tahan nafas? Boleh buat 30 saat tak? Boleh buat 1 minit tak? Kalau siapa boleh buat 1,5 minit tu kira terror lah. Kalau 2 minit tu macam alien lah. Kira macam susah nak capai lah 2 minit menahan nafas dalam air ni. Macam tu lah lebih kurang. Jadi kalau kita buat bancian di kalangan kita, kita tahulah lebih kurang distribution dia, taburan dia untuk keupayaan menahan nafas dalam air di kalangan manusia. Macam itulah. Okey, yang nombor 3 ni, taburan jumlah anak daripada seorang ibu di seluruh dunia. Ini pun kita boleh juga buat bancian. Contoh seorang ibu mungkin tak ada anak langsung. Mungkin seorang ibu ada seorang anak atau 2 orang anak saja. Seorang anak, 2 orang anak kira ni kurang lah. Macam saya ada 4 orang anak. 4 orang anak ni, 4 dengan 5 tu dikira macam average lah. 3 hingga 5 tu macam average. Okey. Dan yang lebih tu anak ada 10 tu kira macam dah sangat ramai lah. Dah jarang dah kita dengar anak 10 orang untuk daripada seorang ibu. Kalau macam zaman dulu, generasi sebelum saya, okay, saya sendiri pun daripada 7 adik-beradik. Okay, 7-8 orang anak daripada seorang ibu tu kira macam normal. Itu average. Sekarang ni average dah berkurang jadi 4 orang saja lebih kurang, 4-5 orang. Mungkin 3 hingga 5 orang lah average. Zaman dulu 6 ke 8 orang tu macam average. Okay. Ada kawan saya dulu, kawan saya dekat UK lah belajar. Dia punya isteri dia ada 22 orang adik-beradik. Itu dia. Masa itu dia adik-beradik dia dikira rekod di Perak lah. Paling ramai anak di Perak dia lah. Isteri dia. Ada 22 orang adik-beradik. Gitulah. Tapi sekarang ni disebabkan kita punya generasi dah semakin sibuk. Kita ada komputernya lah, kita punya productivity dah meningkat. Dan bila produktiviti meningkat, semua kerja kita pun bertambah. Jadi kita dah, suami isteri dua-dua pun bekerja. Dulu zaman generasi sebelum saya, selalunya ibu duduk kat rumah tak bekerja. Masak saja, kemas rumah saja. Kemudian itulah, buat anak lah. Jadi ramailah anak. Tapi generasi saya dan kemudian ni makin lama makin berkurang jumlah anak. Alright. Bukan nak cerita pasal anak tapi nak cerita pasal taburan kebarangkalian. Okey, sekarang saya nak bagi kuis. Kuis logik akal. Sekarang ni saya nak guna korang guna fikiran. Sebelum kita belajar taburan kebarangkalian, saya nak uji minda korang semua. Okey, nak bagi kuis logik akal satu. Okey, semua turn on microphone. Turn on microphone, please, semua. Dah je bro. Alright, good. Okey, kuis logik akal 1. Di antara graf berikut ada graf A, B, C dan D. Sekejap saya nak ambil laser pointer. Ada A, B, C dan D. Cuba apply logik akal di antara graf yang berikut, yang mana satu paling tepat mewakili taburan ketinggian lelaki di Malaysia. Okey, saya bagi bentuknya saja. Nombornya saya tak bagi tahu. Okey. Di sini ada ketinggian, maknanya sebelah kanan lebih tinggi, sebelah kiri semakin pendek, dan peratus lelaki sebelah Pak CY makin tinggi peratus lelaki yang pada ketinggian sekian. Okey, kuis dia, yang mana satu yang mewakili taburan ketinggian lelaki dewasa yang paling tepat sekali? Guna logik akal. Okey, dekat Malaysia siapa tahu orang manusia yang paling tinggi sekali di Malaysia? Tahu tak tinggi dia berapa? Tak tahu. Tak tahu. Ada orang Kelantan tinggi dia 7 kaki 4 inci tak silap saya.
Sebab dia cacat sikit lah. Dia ada hormon dia. Hormon dia. Dia selalu orang tinggi-tinggi ni dia risau sebab kebanyakan orang yang tinggi-tinggi ni cepat mati. Umur 30-an dah mati dah. Sebab dia ada hormon dia tak terkawal. Okey. 7 kaki 4 inci. Okey, saya tak tahu dalam CN yang berapa. Orang yang paling pendek sekali, mungkinlah 2 kaki 5 inci kot macam tu. Saya tak pastilah. Tapi ramai tak? Kali ini 4CX Ini ketinggian lah ni. Ketinggian, okey. Tentulah tak ramai orang tinggi 7 kaki 4. Mungkin seorang saja tu yang dekat Kelantan. Yang 2 kaki 5 pun orang dewasa mungkin tak ramai juga. Yang ramainya di tengah-tengah ni. Macam tinggi tinggi Ulia, tinggi Amar yang average tu. Mungkin dalam 5 kaki 6, 5 kaki 7 macam tu. Jadi macam mana bentuk graf dia? Yang paling logik sekali. A, B, C atau D? D. Yang mana? D donkey kan? Donkey. D donkey. Jadi itulah saya nak minta korang apply logik. Macam ni lah bentuk dia. Jadi ni saya sekarang ni menceritakan daripada orang putih panggil bird's eye view. Maknanya daripada tinggi, daripada big picture dia. Inilah dia taburan kebarangkalian. Bentuk dia kita panggil ni sebagai bell shape. Ini kita panggil sebagai bell shape. Bell shape. Kalau kita ambil loceng aiskrim tu kan, bentuk loceng tu lah kita panggil bell shape. Alhamdulillah. Bell shape. So almost everything, semua benda yang naturally occurring dekat dunia ni, dia ada taburan kebarangkalian yang berbentuk bell shape. Okey, kuis yang kedua. Di antara graf yang berikut, yang mana satu paling tepat mewakili taburan keupayaan menahan nafas dalam air di kalangan manusia? Yang mana satu? Jawab. Turn on microphone balik. Ya. Saya rasa macam D juga je. D juga. Memang betul pun D. Memang D juga. Jangan turn off microphone. Satu lagi soalan. Okey, logik akal 3. Di antara graf berikut, yang mana satu paling tepat mewakili taburan jumlah anak daripada seorang ibu seluruh dunia? D. D juga. D juga je. D juga. Betul, D. Memang semuanya jawapannya D. Memang inilah dia, taburan semua benda lah. Tinggi manusia, berat manusia. Kalau kita buat bancian markah matematik tambahan untuk seluruh tingkatan 5 seluruh Malaysia, pun kita akan dapat bentuk bell shape. Okey. Orang yang kat atas ni mungkin 100%. Dapat semua perfect score, tapi tak ramai yang dapat 100%. Yang belah sini mungkin kosong langsung. Mungkin tak ramai pun orang yang dapat 0%. Yang ramai yang tengah-tengah ni. Yang tengah-tengah ni kita tak tahulah, mungkin 30% ke 40%, tak tahulah. Jadi macam matematik tambahan, graf dia mungkin berbeza sikit. Ini matematik tambahan contohnya. Ini bentuk dia punya graf dia. Sebab dia punya mean dia mungkin dalam 30%. Sebab matematik tambahan topik yang susah kan. Kalau saya ambil matematik moden pula, matematik moden dia punya graf dia mungkin macam ni pula. Dia punya mean dia, mean kita belajar dalam statistik, mungkin dalam 60%, sebab lebih ramai orang yang lulus matematik moden berbanding dengan matematik tambahan. Jadi dia ada, apa-apa pun taburan kebarangkalian ni semuanya bentuk bell, semuanya bentuk loceng. Almost perfect bentuk loceng. Jadi itu dia daripada bird's eye view. Apa itu taburan kebarangkalian? Okey, ada apa-apa nak tanya so far? Tak ada juga. Alright. Okey, sebelum kita pergi into detail tentang taburan kebarangkalian ni, ada beberapa perkara yang kita akan belajar dan kita akan memperkenalkan beberapa jargon. Cikgu. Ya. Maksudnya orang main trade forex semua tu dia ada kena mengena dengan taburan kebarangkalian. Ya betul. Ini dah ada main forex dekat sini ya. Ya, memang betul. Dia akan tengok graf, dia akan predict. Dia tengok graf forex
Macam tu ke, dia akan predict sama ada dia akan naik atas atau turun bawah. Saya pun biasa je. Saya tak main forex, saya main saham. Jadi dalam saham ni memang actuary memang memain peranan penting dalam predicting, menjangkakan sama ada saham itu akan naik atau turun. Actuary ni itu dia punya role dia. Alright, bagus soalan tu. Ya, betul. Dia meramalkan future, meramalkan future. Contohnya Bank Negara Malaysia di sini dia meramalkan kita punya economic growth, kita punya pertumbuhan ekonomi negara. Jadi itu sebab itulah Governor Bank Negara Malaysia selalu buat announcement, okey, diunjurkan kita punya ekonomi tumbuh sekian ataupun merosot sekian. Dia orang practice actuary, dia orang practice taburan kebarangkalian dan macam-macam skill lagi lah. Data analisisnya lah dengan statistiknya dan juga faktor politik, faktor macam-macam lah. Faktor ekonomi, semua sekali. Okey, kita akan belajar beberapa jargon. Jargon dalam bahasa Melayu saya tak tahu. Tapi jargon ni maksudnya dalam bahasa Melayu Inggeris dia jargon. Maksudnya perkataan yang kita tak pernah dengar sebelum ni. Contohnya pemboleh ubah rawak. Pemboleh ubah rawak ni dalam bahasa Inggerisnya discrete variable. Discrete variable. Okey. Bukan discrete variable, sorry. Random variable, bukan discrete variable. Random variable. Masya-Allah. Random variable. Okey. Dan pemboleh ubah rawak ni terbahagi kepada dua pula, ya. Dia boleh jadi discrete. Discrete ini bahasa Melayu untuk discrete, ejaan dia, bahasa Inggeris dia discrete. Okey, macam saya sebut tadi lah, discrete mathematics. Dan boleh jadi juga selanjar. Selanjar pun jarang kita dengar perkataan ni. Maksud dia continuous dalam bahasa Inggeris dia. Kemudian pemboleh ubah rawak kita belajar taburan binomial dan juga taburan normal. Okey, dalam ni nanti kita akan belajar beberapa term yang lain, beberapa jargon yang lain yang korang semuanya dah dengar, iaitu mean, variance, sisihan piawai. Pernah dengar ke semua ni? Pernah je. Pernah. Okey, mean ni dalam bahasa Inggeris ni MEAN lah. Mean ataupun kita panggil average. Siapa yang belajar statistik sudah tentulah tahu variance, variance, standard deviation. Alright. Okey, kita akan belajar semua ni. Okey. Interesting topik ni sebenarnya, tapi kena banyak fikir. Macam pilato gabungan lah, kena banyak fikir. Alright. Seterusnya. Okey. Pemboleh ubah rawak discrete. Okey, apa benda pemboleh ubah rawak discrete? Katakanlah kita lambung biji dadu. Biji dadu kan, ini biji dadu ni lah. Saya tak pastilah zaman sekarang ni korang main biji dadu tak. Saya zaman dulu, saya kecil dulu main biji dadu ni biasalah. Siap kami buat biji dadu sendiri lagi. Guna pemadam getah tu, rubber tu. Boleh buat potong jadi cube, jadi buat bentuk. Buat biji dadu. So biji dadu ni bila kita lambung, dia ada 6 kemungkinan je. Sama dia dapat nilai 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 saja. Ini saja 6 kemungkinan yang kita ada. Tak mungkin kita lambung dadu kita dapat kosong. Tak ada. Tak mungkin. Tak mungkin dapat 7, 8, 9, tak ada. Dia hanya 1 hingga 6. Jadi ini adalah apa yang kita maksudkan sebagai discrete, iaitu yang boleh dibilang. Boleh dibilang. Boleh dibilang. Okey. Contoh kedua. Kalau kita melambung duit shilling. Duit 50 sen katakanlah. Hopefully korang ada duit 50 sen shilling dalam poket. Kita nak try main-main sikit. Kalau ada duit shilling dalam poket, bagus sangat. 50 sen ke 20 sen ke tak apalah. Tak kisah sangat.
Jadi kalau kita baling 50 sen 5 kali katakan. Okey. 5 kali kita dapat gambar. Gambar ni inilah gambar ni, ada gambar pokok apa tak tahulah. Ini nombor namanya kan. Tapi ada juga gambar bunga kat sini. Tapi dalam buku teks ni kita panggil sebagai nombor, ini kita panggil sebagai gambar lah. Masa saya kecil dulu kita panggil ibu anak. Ini ibu. Tak tahulah mana dapat term ibu anak, saya tak tahu. Kalau bahasa Inggeris dia guna head or tail, head or tail. Yang ada gambar tu head, yang ada nombor tu tail. Okey, tapi untuk tidak mengelirukan korang semua, saya guna term yang diguna pakai oleh buku teks lah, gambar atau nombor. Kalau gambar tu ada gambar bunga ke, gambar parlimen ke, yang nombor tu yang dia bagi tahu nombor 50 sen, 20 sen, 10 sen, 5 sen. Okey? Gitu. Okey, kalau kita lambung duit 50 sen 5 kali, berapa kali kita dapat gambar? Boleh jadi kita tak dapat langsung gambar. 5 kali tos duit shilling tak ada pun dapat gambar. Ada kemungkinan. Tapi dia low probability, kemungkinan yang rendah untuk tak dapat langsung gambar. Asyik 5 kali baling lambung duit shilling tu asyik dapat 50 je. 50 sen saja, 50 sen. 5 kali berturut-turut pun 50 sen. Highly unlikely lah. Tapi boleh berlaku. Okey, boleh juga kita dapat sekali saja gambar, boleh jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali atau 5 kali. 5 kali ni maknanya kita lambungkan duit shilling tu, 5 kali tu keluar gambar juga. Langsung tak keluar nombor 50 sen tu, tak keluar langsung. Cik keluar gambar saja. Okey. Mana ni adalah benda yang kita boleh kira. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu boleh dikira. Jadi itu yang kita panggil sebagai discrete. Okey, contoh yang ketiga. Keputusan perlawanan bola sepak. Katakanlah kita wakilkan dengan Z. Dia punya pemboleh ubah rawak dia Z. Jadi boleh jadi menang, seri atau kalah. Jadi ini pun satu benda yang kita panggil sebagai discrete sebab kita boleh tentukan menang, seri, kalah. Tidak ada nilai di antara menang dengan seri, tak ada. Kalah dengan seri, di antara kalah dengan seri tak ada value. Tak ada apa benda, tidak ada pengertian untuk satu di antara menang dan seri. Di sama ada menang, seri atau kalah, itu saja kalau kita main bola. Kalau main badminton lain pula. Tak ada seri pun. Kalau main badminton sama ada menang atau kalah saja. Ada dua tu saja. Tak ada seri. Okey? Tapi bola sepak ada seri. Macam itulah. Jadi ini contoh pemboleh ubah rawak ataupun ini pemboleh ubah rawak discrete. Okey, seterusnya pemboleh ubah rawak selanjar. Okey. Macam contoh saya cakap tadi, bancian tinggi badan lelaki untuk seluruh dunia. Ini gambar sebelah ni saya tunjukkan. Gambar lelaki paling tinggi dan lelaki paling pendek di dunia dalam satu foto. Ini orang Turki ni, nama dia Hasan apa nama entah. Lupa dah nama dia. Yang ni pula orang Nepal, orang paling pendek ni orang Nepal. Ketinggian yang berbeza, sangat beza. Ini tinggi dia ni 244 cm. Yang pendek sekali ni 67.08. Okey. Pemboleh ubah rawak selanjar ni maknanya kita kita boleh baca selang. Macam mana kita kata kan? Ada paling pendek, paling tinggi dan ada di antaranya. Dan di antaranya ada dia macam dalam Inggeris kita panggil uncountable lah. Benda yang kita tak boleh kira sebab terlalu detail dia punya measurement dia punya ukuran dia terlalu detail. Contohnya yang paling pendek 67.08 cm. Mungkin ada orang lainnya 67.089 macam tu. 67.10. Jadi dia bukan discrete, dia selanjar, satu yang continuous. Dia bukan sesuatu yang boleh kita bilang, satu yang boleh kita ukur. Ini satu yang boleh diukur, diukur ketinggian dia. Kita boleh timbang berat. Berat pun kira selanjar juga. Itu contoh pertama, ketinggian ataupun berat badan. Contoh kedua, masa. Masa pun juga selanjar juga. Saya contoh bagi sini pemenang 100 meter pecut sukan Olimpik. Rekod Olimpik dipegang oleh Usain Bolt 9.63. Ini rekod Olimpik, bukan rekod dunia. Rekod dunia lebih laju lagi, 9.5 apa tah. 9.56 maksudnya. Tapi ini rekod Olimpik. Rekod Olimpik pun milik Usain Bolt juga, 9.63 saat.
Dan pemenang yang paling slow sekali 12 saat. Ini tahun 18 berapa tak tahulah. Olimpik yang pertama kot. Olimpik yang pertama dia menang gol masa dia 12 saat. Jadi ini dia punya notation ni sebeginilah. Kita boleh tengok sini X bersama dengan X. X ialah tinggi dalam sentimeter. Kemudian X ni dia ada punya range. Apa dalam bahasa Melayu dia? Masya-Allah, dah lupa pula dah. Range ni dalam bahasa Melayu apa? Julat dia. Dia ada julat dia. Dia antara 67.8 dengan 244. Macam ni juga masa untuk larian 100 meter pecut dia antara 9.63 saat ke 12 saat. Y ialah masa dalam saat. Jadi Y tu di antara ini dua. Ada julatnya. Dan dia boleh diukur. Dia tidak boleh dibilang tetapi boleh diukur. Okey, ada apa-apa nak tanya tentang diskrit dan juga selanjar? Ada yang masih keliru apa itu diskrit, apa itu selanjar tak? Tak ada soalan So far okay je. Agak pening-pening sikit. Nanti lama-lama elok. Okey. Kerana memang selalunya macam tu lah. Memang mula-mulanya memang pening sikit. Tapi bila kita dah guna nanti dia akan jadi cepat, kita akan faham. Cikgu, Ya. kalau pun boleh ubah skrip tu nombor bulat Tak semestinya. Oh. Tidak semestinya. Dia boleh jadi pecahan juga. Oh. Okay. Dia boleh jadi pecahan. Boleh jadi 1/2, 1/5. Boleh jadi perpuluhan pun boleh jadi juga. Tetapi satu yang boleh kita bilang lah. Nanti kita akan bagi contoh lebih banyak lagi tentang diskrit dan selanjar ni. Okay? Selanjar ni selalunya memang perpuluhan. Tapi perpuluhan tidak semestinya semuanya selanjar. Tapi boleh juga sesuatu yang boleh dia boleh dikira, dibilang. Nanti kita akan tunjuklah contoh dia nanti But itu soalan yang baik tau. Okay? Soalan yang baik sebab contoh saya tunjuk ni semuanya nombor bulat kan. Nombor integer kan. Nombor integer bermula daripada kosong ke atas. Bukan negatif nombor kan. Jadi ada right constant lah. Okay? Memang betul. Soalan tu memang betul lah. Tapi macam ini menang kalah, seri dan kalah ni bukan nombor pun kan. Menang seri kalah bukan nombor. Okay? Jadi kompleks dia punya maksud dia tu agak kompleks. Kita akan cuba fahamkan sedikit demi sedikit as we go along. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Tak ada, cikgu. Okey. Teruskan. Contoh 1. Ni semua saya ambil dalam buku teks, tapi buku teks ni minta maaf saya bercakap, buku teks KSSM ni mungkin sebab ini jilid yang pertama kot. Banyak benda yang saya tak setuju Yang silap pun banyak, yang tak setuju pun banyak. Okey, contoh ni pun saya tukarkan perkataan dia. Saya bubuh cadangkan. Rasanya buku teks dia suruh nyatakan kot. Saya kata cadangkan, bukan nyatakan. Tak sesuai. Okey, contoh 1. Cadangkan pemboleh ubah rawak bagi setiap situasi yang berikut. Cadangkanlah, bukan nyatakan. Okey, sebiji dadu di lambung sekali. So kita bagi tahu kita punya proposal. Okey, untuk soalan A, pemboleh ubah rawak dia mungkin kita katakan X lah. X ni boleh jadi 1, boleh jadi 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini dia pemboleh ubah rawak untuk aktiviti melambung sebiji dadu sekali. Sekali Kalau 2 kali dah lain dah. Tapi kita berlambung sekali je. Jadi outcome dia boleh jadi 1 sehingga 6. Okey, nombor bulat 1 sehingga 6. Tidak ada pun yang luar daripada ini. Tak ada 5.5 tak ada. 1.2 tak ada. 2.5 tak ada. Negatif 1 tak ada. Hanya diskrit yang dinyatakan di sini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sahaja. No less, no more, nothing in between. Itu sahaja. Okay, sebab itu dikatakan sebagai diskrit. Okay, B pula. Seorang lelaki menunggu bas di sebuah perhentian bas. Okay. Yang ni yang saya tak setuju dengan buku teks. Dia kata lelaki menunggu bas. Apa benda nak cakap ni? Sebenarnya dia cakap tempoh menunggu tu. Tempoh menunggu. Menunggu. Maknanya lama ke sekejap?
Jadi saya cadangkan pemboleh ubah rawak dia sebagai pemboleh ubah rawak. X dia saya katakan sebagai X diwakili sebagai dengan berbuah X kecil lah. Saya berbuah R lah. R. Okey. R itu apa? R ialah masa dalam minit dan saat. Okey. Jadi inilah dia. Contoh dia. Okey. Masa menunggu bas tu. Masa dalam minit dan saat menunggu bas. Menunggu bas. Okey. Okey, cara menulis pemboleh ubah ni dia subjektif sikit Dia mengikut selera kita ataupun mengikut logik kata kita lah. Jadi saya tuliskan dia seperti ini. R ialah masa dalam minit dan saat menunggu bas. Jadi itu adalah pemboleh ubah rawak. Okey, buat masa ni mungkin korang tenganga lagi apa benda lah yang Cikgu Fikri ajar ni. Jangan risau Sekarang ni dia belum make sense lagi. Mungkin menguap banyak kali dah sekarang ni. Okey, tak ngapa. Nanti dia akan, bila kita pergi lebih lanjut nanti korang akan faham apa benda ni. Apa benda pemboleh ubah rawak ni. Okey, but unfortunately ada latihan. Dengan okey, sebelum bagi latihan nak tanya apa-apa tak? Nak tanya apa-apa tak tentang pemboleh ubah rawak ni? Sebab latihan nanti diminta menjawab soalan. Tapi kalau tak jawab soalan pun tak apa. Tak tahu jawab soalan pun tak apa, kita discuss. Tak ada kot cikgu. Boleh cuba soalan. Okey, tak apa. Kita cuba soalan, tapi semua orang kena turn on microphone Kita bincang. Sebab bila soalan yang agak subjektif ni, dia ada boleh jadi salah, ada boleh jadi betul. Ada benda yang kita boleh debate, bincangkan. Okey, latihan kenderi 5.1. Saya ambil terus daripada buku teks. Nombor 1, kita tengok 1A dulu. Nyatakan pemboleh ubah rawak bagi setiap situasi yang berikut dalam tata tanda set. 1A. Okey, siapa boleh cadangkan apa dia pemboleh ubah rawak untuk keputusan bagi pertandingan bola sepak pasukan Malaysia dalam Sukan C. By the way, semalam Malaysia lawan Thailand siapa menang Tahu tak? Malaysia menang Wow. Kalah dengan apa UAE kalah dengan Vietnam, menang dengan Thailand bagus. Berapa skor dia? 1-0. Okeylah, baguslah. Alright. Okey, sekarang back to maths. Soalan 1A. Malaysia, keputusan bagi pertandingan bola sepak pasukan Malaysia dalam Sukan C. Jadi apa dia punya pemboleh ubah rawak dia? Menang kalah. Betul. Tapi ada satu benda yang tak ada dekat tu lagi. Seri dan kalah. Okay. Tapi kalau seri, dia tak spesifik dalam satu perlawanan. Dia boleh jadi satu tournament tu mana boleh seri. Ya. Okay. Betul. Okay, very good discussion. Itu betul. Di sini bila dia sebut keputusan ni, dia tak menyatakan berapa bilangan, tapi kita katakanlah satu perlawanan lah. Satu perlawanan. Kalau dua perlawanan orang kata home and away kan, mungkin boleh jadi seri kan. Tapi first round Malaysia menang juga dengan Thailand rasanya 2-1. Second round pun menang 1-0. Jadi menang dan menang lah. Okey, kalau dua perlawanan kita discuss lebih sikit lah, walaupun kita dah jam degan. Menang, kalau kita buat dua perlawanan, dia boleh jadi menang-menang, boleh jadi kalah-kalah, boleh jadi menang-kalah. Ini dia punya sample space. Macam X lah juga ni, pemboleh ubah. Boleh jadi apa? Boleh jadi kalah kemudian menang, boleh jadi seri-seri, boleh jadi menang seri, kalah seri, macam-macam lagi lah. Ini dia punya sample space dia. Ruang sampel.
Kita akan belajar juga ruang sampel. Tak pasti dalam statistik mungkin kau dah belajar kot ruang sampel. Alright. Jadi itu adalah pemboleh ubah rawak untuk perlawanan bola. Kalau satu perlawanan saja, kita ada menang, seri dan kalah saja. Tapi kalau dua perlawanan, dah jadi complicated dah. Sebab kita ada kombinasi. Boleh jadi menang-menang, boleh jadi kalah-kalah, boleh menang, kalah, kalah, menang, seri-seri, menang, seri, kalah, seri, seri, kalah, seri, menang. Macam-macam lah. Alright. Boleh faham A tu? Faham cikgu? Faham cikgu. Okey, B pula. Bilangan kereta berwarna putih di antara 5 buah kereta di tempat letak kereta. Mungkin pening sikit ni. Apa benda yang di soalan ni? Bilangan kereta berwarna putih. Okey, apa dia punya? Saya bagi korang fikir dululah. Apa dia punya pemboleh ubah rawak dia tu? Bilangan 1, 2, 3, 4, 5 cikgu. Yes. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Dia almost betul, tapi ada missing satu. Kosong. Dia missing kosong. Yes, kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 biji kereta kat terparking tu. Jadi ada kemungkinan 5 tu pun bukan warna putih. Warna lain belaka. Boleh ada sebiji, ada mungkin ada 2 biji, ada mungkin 3, ada 4, mungkin ada 5. Tapi kalau kita dah tengok 5 buah kereta, tak mungkinlah ada 6 buah kereta warna putih pula kan. Jadi dia punya ruang sampel dia sampai kat sini saja. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak ada in between. Dia tak ada 4,5. 4,5 tak ada. 3,5 tak ada. 2.3 tak ada. Ini yang dikata sebagai discrete. Discrete. Alright. C pula. Bilangan kali memperoleh gambar jika sekeping duit shilling dilambungkan 3 kali. Apa dia? Bilangan juga. Bilangan kali memperoleh gambar. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Betul. Yes, betul. Sama ada 0 kali, 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Simple saja sebenarnya. Alright. Bagus ya. At least korang dah faham. Simple bagus ya. Tetapi bila kita move forward nanti, kadang-kadang benda ni jadi mengelirukan. Sebab dia punya persoalan dia jadi, sebab persoalan dia sendiri pun mengelirukan. Jadi kita mula tak pasti mana satu pun boleh ubah rawak dia. Tak mengapa. Itu kita save for later. Alright, now. Nombor 2 pula. Soalan nombor 2. Sebiji bola dikeluarkan dari sebuah kotak yang mengandungi beberapa biji bola merah dan bola biru. Selepas warna bola dicatatkan, dikeluarkan dan dicatatkan warnanya, bola itu dikembalikan semula ke dalam kotak. Dah diambil, dikeluarkan dari kotak, dicatatkan warnanya, kemudian dikembalikan semula dalam kotak. Perkataan ini nanti korang akan jumpa banyak kali, dikembalikan semula. Akan jumpa banyak kali dalam topik taburan kebaran kalian. Bola itu dikembalikan semula ke dalam kotak dan proses ini diulang sebanyak 4 kali. 4 kali diulang. Jika X mewakili bilangan kali mendapat bola merah. X ni mewakili dapat bilangan kali mendapat bola merah. Dari kotak itu, senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi X dalam tata tanda set. Semuanya. Semua kesudahan bagi X. X tu bilangan kali mendapat bola merah. Apa dia? Alhamdulillah. Siapa nak tolong jawab? 0, 1, 2, 3, 4 cikgu. 0, 1, 2, 3, 4. Exactly. Ada kemungkinan 4 kali kita ambil pun semuanya bola biru. Ada kemungkinan. Kalau semua bola biru, maknanya kosonglah bola merah. Atau mungkin jadi sekali, mungkin boleh jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali. 4 kali ni maknanya 4 kali kita ambil pun bola tu semuanya warna merah. Tak mustahil, dia boleh berlaku. Tapi inilah dia pemboleh ubah rawak yang kita katakan. Ataupun kita bagai kesudahan. The word kesudahan ni pun penting juga. Semua kesudahan. Semua kesudahan. Kataan kesudahan tu dia punya keyword dia.
Dalam bahasa Inggeris ni panggil sebagai outcome. Outcome. Itu keyword dia. Kena guna banyak kali. Alright. Okay, good. Kita dah selesai latihan kendiri 5.1. Ada apa-apa nak tanya? So far jelas juga tadi. Alright, good. Kita tengok contoh 2. Alright. Tuliskan semua kesudahan yang mungkin. Kesudahan, keluar lagi perkataan. Kesudahan yang mungkin. Dalam bentuk tata tanda set. Tata tanda set ni maksudnya inilah yang curly bracket ni. Okay. Kadang-kadang orang panggil ni sebagai braces. Atau kadang-kadang saya panggil curly bracket. Dalam bahasa Melayu ni saya tak pasti. Braces ataupun curly bracket lah saya guna. Okay. Dalam bentuk tata tanda set bagi setiap peristiwa yang berikut. Tentukan sama ada peristiwa berikut ialah pemboleh ubah rawak diskrit atau pemboleh ubah rawak selanjar. Jadi sekarang kita nak tahu diskrit atau selanjar. Dan kita jelaskan. Yang pertama, A. Sebiji dadu dilambung sebanyak 3 kali. Diberi X ialah pemboleh ubah rawak yang mewakili bilangan. Bilangan sekali lagi. Mewakili bilangan kali mendapat nombor 4. Mendapat kali mendapat nombor 4. Buat sebiji dadu. Okey. Okey, soalan A. Apa jawapan dia? X apa dia? Dalam tata tanda set. Kesudahan yang mungkin. Bilangan kali kita dapat nombor 4 bila kita baling dadu. Dan kita lambungkan sebanyak 3 kali. 0, 1, 0, 1, 1, 2, 3. 2, 3. 0, 1, 2, 3 exactly. Alright, kita boleh tulis begini ataupun kadang-kadang kita boleh juga tulis sebagai ini. Kita wakilkan dengan satu lagi huruf lain, R lah contohnya. R bersama dengan 0, 1, 2, 3 macam tu. Ini pun boleh juga. Kalau nak tulis begini pun boleh juga. 0, 1, 2, 3 pun boleh. Okay, good. Alright, ini adalah diskrit atau selanjar? Diskrit atau selanjar? Diskrit. Diskrit. Sebab kita boleh bilang. Kita boleh bilang. Tidak ada, nothing in between. Nombor-nombor tu tak ada. Okay, dia diskrit. Dah salah je diskrit. Diskrit bahasa Melayu begini saja. Diskrit. Alright. Soalan B pula. Pemboleh ubah rawak X mewakili masa. Masa yang diambil oleh seorang murid menunggu bas di sebuah perhentian bas. Julat masa yang diambil oleh seorang murid adalah di antara 5 minit hingga 55 minit. Macam mana pula dengan soalan B? X. X huruf besar bersama dengan macam mana? Kita boleh wakil dengan R. Katakan R ialah masa dalam minit dan saat. Kurang macam mana pula tu? Dalam minit sajalah, tak payah saat. Macam mana? Dia ada julat dia. Itu buat apa? R 5 dengan 55 Exactly. R di antara 5 ke 55 minit. Sebab itu julatnya dah diberi. Maknanya mungkin 5 minit 5 minit paling cepat, 55 minit paling lambat. Tadi mungkin juga 5,5 minit ataupun 6
6.45 minit. Mungkin juga 10.5555 minit. Mungkin 11.324 minit. Jadi ini adalah pembeli ubah rawak diskrit atau selanjar? Selanjar. Selanjar. Exactly. Selanjar. Okay. Pembeli ubah rawat PUR. Selanjar. Alright, good. Okay, latihan kendiri lagi. Simple saja insyaAllah. Tak susah sangat. Okay, ada satu soalan saja. Satu tapi ada A, B dan C lah. Tuliskan semua kesudahan yang mungkin dalam bentuk tata tanda set bagi setiap peristiwa berikut. Tentukan sama ada peristiwa tersebut ialah pembeli ubah rawak diskrit atau pembeli ubah rawak selanjar. Okay, 1A. 6 orang pengawas dipilih secara rawak daripada murid-murid tingkatan 5. X mewakili bilangan pengawas yang memakai cermin mata. Sekarang ni ramai orang pakai cermin mata dah. Jadi apa dia? 6 orang murid dipilih secara rawak. 6 orang. So, jawapan? Diskrit. Iyalah. Okey, nyatakan dulu apa X tu apa dia. Diskrit memang betul lah. Kosong. 0. 0 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. 6. Ya, 2, 3, 4, 5, 6. Exactly. Diskrit memang betul. Okey, B pula. 7 orang pesakit dipilih secara rawak dari sebuah hospital untuk melakukan ujian darah. X mewakili bilangan pesakit yang kurang berkemampuan. 7 orang pesakit dipilih. So, jawapan apa? 0 1 2 3 4 5 6 7. Exactly. Diskrit ke selanjar? Diskrit. Diskrit. Exactly. C. Bangunan yang paling rendah di Bandar Seroja ialah 3 meter. Rumah orang lah tu. Dan yang paling tinggi ialah 460 meter. X mewakili tinggi bangunan yang terdapat di Bandar Seroja. Macam mana? Kita wakilkan dengan R pula. R ialah tinggi dalam meter. Okey, so macam mana? R sama 3 lebih kecil atau sama dengan R 3 460. Betul. Okey. Kita dah tahu dah sebab R ni dalam meter, jadi 3 meter ke 460 meter. So ini diskrit ke selanjar? Selanjar. Selanjar. Okey. Boleh jadi ada bangunan 4 meter, mungkin ada 5 meter, mungkin ada 5.5. Mungkin ada 6.1. Ada macam-macam. Dia punya range dia punya ketinggian dia boleh jadi apa saja. Bukan diskrit. Tak macam yang bilangan pesakit dengan bilangan pengawas tadi. Diskrit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu saja, tak ada in between. Sama juga pesakit tadi 0 hingga 7, in between tak ada. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 saja, nothing else. Itu yang dikatakan sebagai diskrit. Okay, good. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada sih. tak ada cikgu. Okay, right. Jelas. Okay, ambil lah. Seterusnya, okay, kita ada aktiviti sikit lah. Aktiviti ni bukan aktiviti secara fizikal lah, tapi aktiviti dalam mental, okay, dalam fikiran kita sendirilah. Taburan kebarang kalian pemboleh ubah rawak diskrit. Kita nak cerita tentang taburan kebarang kalian. Okay, nombor satunya, bayangkan sebuah permainan Wheel of Fortune yang mempunyai nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, saya dah buat satu dah dekat web. Sekejap .
Ni dia. Nampak tu. Dia ada nombor tapi dia tulis kecil. 1, 5, 4. Kita klik sini, dia akan rotate. Ini anak panah dapat nombor 2. Anak panah dia sebelah kini. Sini dia tak jelas sangat. Tapi anak panah dia marah kedua. Saya rotate lagi. Wheel of Fortune. Nombor 2 juga lagi. Okay, tengok ini dia punya panah dia. Nombor 4. Macam itulah. Rotate lagi, kita dapat nombor 1 pula. Jadi ini dia permainan Wheel of Fortune. Saya nak korang mainkan dalam kepala sajalah. Mainkan dalam kepala saja sebab kita tak boleh nak buat Wheel of Fortune dalam kelas alam maya kita ni. Okey. Kita tengok nombor 2. Putar sekali dan catatkan nombor genap atau nombor ganjil. Okey, genap tu saya bubuh GP, ganjil tu GL Sebab dua-dua pun G Jadi G dan G. Jadi saya buat genap dan ganjil lah. Okey. Putar sekali, kita catat nombor genap atau ganjil. Kita tengok balik yang tadi tu. Okey, kita putar. Okey, nombor 1. Ini genap ke ganjil? Ganjil cikgu. Ganjil. Ganjil lah. Jadi kita catatkan. Kita putar sekali lagi. Alamak, 1 lagi. Ganjil ke genap? Ganjil Ganjil. lagi cikgu. Okey, kita pusing lagi. Kita catatkan ganjil. Sekarang nombor 2 pula. Ganjil ke genap? Genap. Exactly. Jadi itulah dia kita punya aktiviti Jadi kita putar sekali, catatkan nombor genap atau ganjil. Bukan nombor dia sendiri bukan 1, 2, 3, 4 atau 5, tapi dia genap atau ganjil je. Kemudian putarkan sekali lagi dan catatkan nombor genap atau nombor ganjil sekali lagi. Maknanya kita putar 2 kali lah. Kita putarkan 2 kali, kita catatkan sama ada genap atau ganjil. Lukis gambar rajah pokok. Gambar rajah pokok ni saya tak pasti korang pernah buat ke tak. Saya akan tunjukkan untuk menggambarkan keputusan 2 putaran itu. Okey. Saya baca yang kemudian yang lain tu kemudian lah. Kita buat ni dulu. Kita buat gambar rajah pokok dulu. Gambar rajah pokok ni, kalau pokok kita kata kita ada dahan banyak lah ke, ada ranting begitulah. Ini pokok lah kan. Tapi gambar rajah pokok yang ini bukanlah pokok yang berdiri, tapi pokok yang apa kata tu? Pokok yang terbaring. Okey. Sekejap. Mana dia? Ambil warna hijau lah, tak apalah. Okey, gambar rajah pokok dia. Alamak, ini tak cukup kontras. Sekejap Ambil warna biru. Okey. Kali pertama, dia boleh jadi ganjil. Boleh jadi genap. Okey, ini kali yang pertama. Ini putaran yang pertama. Putaran yang kedua. Alamak. Saya tekan. Putaran yang kedua. Boleh dapat ganjil sekali lagi. Ataupun kali kedua mungkin boleh dapat genap. Okey, kat sini pun sama juga. Boleh jadi ganjil. Boleh jadi genap. Hold on. Jadi ini yang kita kata sebagai gambar rajah pokok. Gambar rajah pokok. Bermakna sekarang ni dia punya outcome dia boleh jadi kita putar 2 kali, kedua-duanya pun ganjil. Boleh jadi yang pertama ganjil, yang kedua genap. Boleh jadi yang pertama genap, yang kedua ganjil. Ataupun kedua-duanya pun genap. Jadi ini dia punya kemungkinan kesudahan dia. Kesudahan. Dia punya outcome dia. Okey, punya outcome dia ada ini, ada probability, inilah dia. Okey, sekarang okey, tak apa. Ini gambar rajah pokok kita dah buat dah. Okey, sekarang ni kita sorry. Ada apa-apa nak tanya tentang gambar rajah pokok? Ini putaran pertama, ini putaran kedua. Ada apa-apa nak tanya tak tentang gambar rajah pokok? Rasa yang reti nak buat sendiri nanti?
Berarti InsyaAllah cikgu. Boleh Okay, good. Okay, berbalik kepada aktiviti ni tadi. Nombor 4 kita dah buat dah. Gambar rajah pokok kita dah buat. Okay, ini dah buat. Nombor 5 pula. Katakan X mewakili bilangan kali mendapat nombor ganjil. Okay. X mewakili bilangan kali mendapat nombor ganjil. Tuliskan semua kesudahan yang mungkin bagi X dalam 2 putaran itu. Nombor ganjil saja tau. Mewakili bilangan mendapat nombor ganjil. Alright, so X apa dia? X boleh jadi 0, 1 atau 2. Okay? Boleh jadi kita putarkan 2 kali, dua-dua pun nombor genap. Kalau dua-dua pun nombor genap, maknanya 0 lah nombor ganjil. Ataupun boleh jadi sekali saja. Ataupun dua-dua kali pun kita putar, kita dapat nombor ganjil. Jadi ini dia. Ini yang dimaksudkan sebagai pembeli ubah rawak tu lah. Bilangan kali mendapat nombor ganjil. Okay, jadi ini saya rasa semua orang faham lah kot. Sebab dah buat banyak latihan dah tadi tentang pembeli ubah rawak. Okay, B. Ini soalan A. Ini jawapan A. Kebarangkalian mendapat nombor ganjil bagi setiap putaran. Yang ni. Kebarangkalian mendapat nombor ganjil bagi setiap putaran. Okay, yang ni saya nak tanya korang. Okay. Di dalam Wheel of Fortune tadi, dalam bulatan tu ada 5 nombor je. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi apa kebarangkalian, probability, simbol P untuk mendapat nombor ganjil dengan sekali putaran? Siapa boleh bagi jawapan? Apa kebarangkalian dia? Kalau dalam pengertian statistik dia panggil bilangan dapat nombor ganjil dibagikan dengan bilangan kesudahan untuk sample space. Oh, salah pula. Bukan nombor genap tapi sample space. Kesemuanya sekali. Jadi berapa tu? NGL berapa? Ada berapa banyak nombor ganjil dalam bola tu? Ada 3. Ada 3, betul. Ruang sampel ada berapa banyak? 5. 5, exactly. Jadi kesudahan ada punya kebarangkalian untuk dapat nombor ganjil ialah 3/5. Kalaulah kebarangkalian dapat nombor ganjil 3/5, kebarangkalian untuk dapat nombor genap berapa pula? 2/5. 2/5, exactly. Sebab dua-dua ni apabila ditambahkan mestilah bersama dengan 1. Alright, jadi 2/5. Jadi itu dia, kita dah settle 5A dan B. Very good. Alright. Tapi yang nombor 6 ni tough sikit. Cari kebarangkalian bagi setiap nilai X. Dia bukan tanya kebarangkalian untuk dapat nombor genap atau ganjil. Tapi kebarangkalian bagi setiap nilai X. Nilai X yang kita letak kat sini ni. X sama 0, 1, 2 dan 3. 0, 1 dan 2, sorry. Maknanya dia tanya ni. X sama 0, berapa? Probability X bersama dengan 1, berapa? Dan P, X bersama dengan 2, berapa? Okay. 0, 1 atau 2 juga. 3 tak ada. Kalau X bersama dengan 3, kita dah tahu dah probability dia 0. Sebab tak ada pun 3 dalam sample space tu, tak ada pun 3. Okay. 0, 1 atau 2 saja. Okay. Kalau kita nak buat ini, kita kena tengok balik gambar rajah pokok tadi. Ini gambar rajah pokok tadi. Kita dah pun dapati, kita dah pun kira kebarangkalian untuk mendapat nombor ganjil PGL ialah 3.5. Jadi ganjil 3.5, sini pun tentulah 3.5. Okey. Kemudian untuk dapat nombor genap pula, P genap iaitu 2.5. Kalau sini pun 2.5, sini pun 2.5 jugalah. Sini pun 2.5.
Dan di sini pula sudah tentulah 3.5 sebab itu nombor ganjil ya. Alright. Okey, kita tengok. Kita dah tahu dah kebarangkalian untuk dapat nombor ganjil 3.5, kebarangkalian untuk dapat nombor genap 2.5. Okey, sekarang ni dengar betul-betul my explanation. Daripada gambar rajah pokok, kita tahu bahawa nilai X di sini ialah 2. Sebab apa? Sebab X mewakili bilangan kali mendapat nombor ganjil. X mewakili bilangan kali mendapat nombor ganjil. Jadi, untuk kesudahan ini, GL dan GL bermakna X bersama dengan 2. Dua-dua pun ganjil. Yang ini pula, X bersama dengan berapa? Ganjil genap. X bersama berapa tu? Ada satu ganjil, ada satu genap. Jadi satulah. Sebab X ni mewakili bilangan ganjil ya. Wujud yang pertama ni tadi, sebab dua-dua pun ganjil, jadi X bersama dengan 2. Yang ini pula X bersama dengan berapa? Yang pertama genap, yang kedua ganjil. 1 juga. 1. Yang ini pula X bersama dengan berapa? 0. Kosong. Sebab dua-dua pun genap. Okay? Alright. Jadi sekarang ni kita tengok ya. Untuk kombinasi yang pertama, okay, saya sekejap, saya buat garisan sekejap. Okay, untuk kombinasi yang pertama, saya guna P, GL kemudian GL ialah bersama dengan, kita darabkan saja 3/5 dengan 3/5. Prinsip pendaraban iaitu 9/25. Ini kebarangkalian untuk mendapat 2 kali ganjil. Bukan 2 kali ganjil saja, tapi ialah 2 kali ganjil ataupun kali pertama ganjil, kedua ganjil. Yang kedua ni pula. Yang pertama ganjil, yang kedua genap. Kita kena darabkan 3/5 dengan 2/5. Iaitu bersama dengan 6/25. Boleh faham tak ni? Faham cikgu. Saya bagi Faham. saya bagi kontras sikitlah. Okey, sekarang ni probability kebarangkalian untuk mendapat kali pertama genap, kali kedua ganjil. Sama dengan dia genap dulu kurang ganjil. Jadi 2/5 2/5 darab dengan 3/5. Sama dengan 6/25. Sama nilai dengan yang ini ya. Sama nilainya juga. Kemudian yang terakhir sekali, yang pertama genap, yang kedua pun genap. Iaitu 2/5 darab 2/5 bersama dengan 4/25. Okey, boleh faham? Faham cikgu. Alright, sekarang kita boleh jawab dah soalan ni tadi. Soalan nombor 6 ni tadi, dia kata cari kebarangkalian bagi setiap nilai X. Yang kita nak jawab ini dia. Yang ini. Itu kita nak jawab. Okey, sekarang kita dah ada cukup informasi. Kita tuliskan jawapannya. Yang pertama, kebarangkalian X bersama dengan kosong. Kebarangkalian X bersama dengan kosong sudah tentulah sama dengan ini. Salah point. Sama dengan ini. Sama dengan itu. Iaitu kebarangkalian mendapat nombor genap kali pertama, nombor genap kali kedua juga. Iaitu 4/25. Okey. Kalaulah saya nak cari kebarangkalian X bersama dengan 2 pula. Yang 2 tu sudah tentulah bersama dengan ni. Bersamaan dengan kali pertama dapat ganjil, kali kedua pun dapat ganjil. Iaitu 9/25. Okey, boleh faham tak? Faham cikgu. Okey, sekarang ni X sama dengan 1 pula. X sama dengan 1 ni macam mana? Ada 2 kesudahan X yang bersama dengan 1. Ini dan juga yang ini. Ini dua-dua ni X bersama dengan 1. Okay? Tengok sini. X sama dengan 1, X sama dengan 1.
Jadi X bersama 1 di sini maknanya P GL GP tambah P GP GL, iaitu happen to be dua-dua pun nilainya sama, 6/25 tambah 6/25, iaitu 12/25. Jadi terjawablah semua apa tu yang ditanya tu. Okey, boleh faham tak ni? Boleh faham cikgu? Alright, good. Alright, sekejap tengok balik. Sekejap saya nak save sekejap lah. Mana kita tadi? Sini, okey, sini. Okey, saya tambahkan satu lagi slide. Alright. Cari jumlah kebarangkalian. Okey, ini nombor 7. Cari jumlah kebarangkalian. Okey, sebelum tu saya nak copy sekejap. Copy ni sekejap, masuk dalam next slide. Okey. Nombor 7, jumlah kebarangkalian. Mana dia? Sekejap. Alright. Nombor 7. Nombor 7, jumlah kebarangkalian ialah bersamaan dengan Px bersama dengan 0 tambah Px bersama dengan 1 tambah Px bersama dengan 2. Kita tambahkan ke semuanya, iaitu 4/25 tambah 12/25 tambah 9/25. Jadi 4 tambah 12 jadi 16. 16 tambah 9 jadi 25/25 ataupun bersama dengan 1. Okey, boleh faham? Boleh cikgu. Okay, good. Okay. Saya nak tambah satu je lagi perkara kat sini. Walaupun dalam aktiviti ni dia tak minta. Saya nak buat satu lagi. Kita akan cover ni nanti kemudian. Tapi saya nak cerita sekarang juga. Saya nak cerita sekarang sebab tak sabar-sabar nak cerita. Saya boleh buat satu jadual dan saya boleh buat graf, lakarkan satu graf yang mudah. X bersama dengan R. Mana dia? Okey. Okey. Probability X bersama dengan R. Jadi R boleh jadi 0, boleh jadi 1, boleh jadi 2. Kita dapat jawapan di sini tadi. Kebarangkalian X bersama 0, 4/25. Kalau X sama dengan 1 pula, ialah 12/25. Kalau X sama 2, probability dia 9/25. Ini jadual dia lah. Okay. Kita akan cover ni lagi kemudian ya. Tapi saya saja nak cerita sekarang. Sebab saya nak tunjuk satu benda saja. Kalau kita buat graf, ini graf untuk nilai R dan ini pula kebarangkalian X bersama dengan R ya. Dan untuk nilai 0, 1, 2. Kata kalau sini 12/25, 3 ruang. Okey. Sini 8/25. 8 tu biar cantik sikit. Ini 4/25. Okey, ini equally space 3 ni. Okey. Probability kalau kita buat graf. Kalau X sama-sama 0, 4/25. Okey, jadi saya letakkan point dia kat sini lah. Okey. Ni Okey. Bila R bersama dengan 0,
P bersama 4/5 menurut jadual ni. Kalau R bersama dengan 1, P nya 12/25. Jadi kat sini lebih kurang. Kalau R bersama dengan 2, P bersama dengan 9/25. Jadi lebih kurang dia lebih sikit daripada 8/25 tu. Lebih kurang kat situ. Alright, saya kata kalau saya buat lukis graf garis lah. Saya buat garis kat sini. Garis kat sini. Jadi inilah kita dapat taburan kebarangkalian. Kalau saya sambungkan tiga point tu, dia jadi bentuk yang seolah-olah bentuk bell shape, bentuk loceng tadi yang saya cakap tadi tu. Okay. Kita akan cover benda ni lebih lanjut lagi. Tak payah tanya soalan lagi. Okay. Saya nak cerita saja, dia eventually akan jadi bentuk loceng, bell shape. Okay. Ada 15 minit lagi. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada komen apa-apa ke? Tak ada apa Tak ada cikgu. Alright. Jadi kita tengok contoh yang berikutnya. Contoh 3. Alright. Sekarang ni kita punya topik menjadi lebih complicated lah. Okay, tadi kita cerita pasal Wheel of Fortune lah, duit shilling lah, biji dadu lah. Okay, sekarang ni 2 biji dadu pula dah. Okay. Jadi dia punya situasi dia dah menjadi lebih complicated. 2 biji dadu yang adil. Yang adil maknanya probability, kemungkinan probability apa bahasa Melayu tadi? Allahu Akbar. Kebarangkalian. Okey. Kebarangkalian untuk dapat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu sama. Masa saya budak-budak dulu, saya buat buah dadu saya sendiri guna rubber, guna pemadam getah tu. Dia tak sekata bentuk cube-nya, jadi biji dadu tu tidak adil. Saya kerat dapat nombor 6. Lambung-lambung asyik dapat nombor 6 saja. Lambung-lambung dapat 6 je sebab dia tak sekata permukaan dia. Memang kerap dapat nombor 6. Adil bentuk segi 4 sama je. Bentuk biasa. Adil ni maksudnya bentuk dia cube, perfect cube. Macam cube. Macam dalam gambar rajah ni lah untuk biji dadu. Alright? Mana biji dadu tu adil. Bermakna kebarangkalian untuk mendapat 1, 2, 3, 4 dan 5 tu sama. Dia tidak akan dapat 6 tu asyik dapat 6 saja atau dapat 1 saja. Tak ada, dia bersikap adil. Okey, sekarang 2 biji dadu di lambung, 2 biji dadu ada di lambung serentak. Sebanyak 3 kali. 3 kali pula tu, 2 biji dadu di lambung serentak sebanyak 3 kali. Okey, ambil biji dadu, baling lontar sekali, 2 biji sekali. Kemudian kita catatkan result dia. Lontar kali kedua, catat result. Lontar kali 3, catat result. And that's it. 3 kali saja. Okay. Katakan X ialah pemboleh ubah rawak diskrit untuk mendapat 7 daripada hasil tambah dadu pertama dan dadu kedua. Dapat 7 ha? Dapat 7 tu maksudnya biji dadu pertama 1, biji dadu kedua dapat 6 atau 2, 5. Tambah jadi 7 kan? Kalau biji pertama 3, yang kedua dapat 4, itu 7. Alright. Kalau biji pertama 1, yang kedua pun 1, itu 2. Bukan 7 Jadi sekarang ni dikata pemboleh ubah rawak tu mewakili X tu mewakili jumlahnya 7 saja. Okey. 7 saja Yang 2, 3, 4 yang lain tu kita tak mau. Kita nak jumlah 7 saja. Okey. Katakan X ialah pemboleh ubah rawak diskrit untuk mendapat 7 daripada hasil tambah dadu pertama dan dadu kedua. 7 saja, yang lain don't care. Okey, tuliskan nilai X dalam bentuk tata tanda set. Alright. A.
Yang A ni senang lah. A ni senang. Sebab apa senang? Macam mana yang dah kita buat sebelum ni. X ialah boleh jadi kosong, boleh jadi 1, boleh jadi 2, boleh jadi 3. 3. Sebab kita lambung dan kan dia 3 kali saja. Mungkin 3 kali lambung pun tak dapat 7 pun. Jadi itu kosong lah. Kalau kita 3 kali lambung pun 3 pun 7, maknanya itu 3 lah. Itu maksud dia. Alright. Jadi itu jawapan untuk soalan A. Jadi apa-apa pun kita kena betul-betul faham soalan ini dan dia minta apa, kita kena betul-betul detail. Yang sekarang ni dia kata untuk mendapatkan 7. Penting, informasi yang penting ni. 7 saja, yang lain-lain tak mau. Okay. Alright, itu soalan A. Kalau ada soalan tanya ya. Saya teruskan soalan B sebab A ni macam straightforward lah. B. Lukis gambar rajah pokok untuk mewakili kesemua kesudahan yang mungkin bagi X. Di sini ayat-ayat soalan menjadi kritikal. Kadang-kadang dia boleh jadi mengelirukan. Di sini juga saya ada sedikit tidak setuju dengan cara buku ni ditulis lah. Tapi tak mengapalah. Biarkan dulu. Lukis gambar rajah pokok untuk mewakili semua kesudahan yang mungkin bagi X. Alright, kita tengok gambar rajah ni. Sebelum buat gambar rajah, saya nak visualize result dia dulu ya. Saya buat jadual untuk memudahkan kerja saya lah. Okey. Dadu pertama, dadu kedua. Kalau kita nak nilai 7, maknanya satu sekejap. Ini kot. 1 dengan 6 sudah tentulah 7. Kalau dadu pertama 2, dadu pertama 2, dadu kedua 5 baru dapat 7. Dadu pertama 3, dadu kedua 4 baru dapat 7. 7, 7, 7. Yang selain daripada tu kita campurkan. 1 campur 1 jadi 2. 2 campur 1 jadi 3. 3 dengan 1 jadi 4, 5, 6. 1 dengan 2 jadi 3. 2 dengan 2 jadi 4, 5, 6, 7, 8. 1 dengan 3, 4. 2 dengan 3 jadi 5, 6, 7, 8, 9. 1 dengan 4 jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Okey, boleh faham tak apa yang saya tulis dalam jadual ni? Boleh cikgu. Faham cikgu? Alright, good. Faham, very good. Yang kita interested yang warna biru tu, yang dapat 7 tu itu yang kita berminat. Yang lain tu tak kisahlah. Yang bukan 7 tu tak kisah, kita nak yang ni. Alright. Alright. Sekarang ni saya nak buat sedikit assumption. Katakan R mewakili kesudahan jumlah sama dengan 7. Dan T pula mewakili kesudahan jumlah yang bukan 7. Okey. Bermakna bilangan daripada jadual ni kita tahu bilangan untuk dapat nilai 7 R ni ialah 6. Sebab apa? Sebab ada 6 kali kesudahan untuk dapat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NR adalah 6. Boleh faham tak ni? Ini notasi yang biasa kita guna untuk statistik. Boleh faham? Boleh faham cikgu. Okey. Dan bilangan kesudahan untuk ruang sampel, selalunya kita guna S lah. Ruang sampel dia berapa?
Ruang sampel dia ada, okey, sini ada 6. Di sini pun ada 36 kesudahan 36. Ini ruang sampel bilangan kesudahan ruang sampel. Okey, NS 36. Jadi kebarangkalian untuk dapat jumlah dia 7 ataupun R ialah NR dibagikan dengan NS, iaitu 6/36, iaitu 1/6. Okey, boleh faham macam mana saya dapat kebarangkalian untuk R tu 1/6? Ada soalan? Faham. Faham ya? Okey, faham cikgu. Jadi kebarangkalian untuk dapat jumlah 7 tu 1/6. Sebenarnya ini adalah kebarangkalian yang paling tinggi. Okey, kalau saya nak compare lah, kata kalau compare. Kalau probability untuk dapat jumlah dia 2, sudah tentulah 2 ni satu sini saja. 1/36. 1/36. Sorry. Dah terdelete pula. 2. Kalau saya nak P3, sudahlah 2/36. Begitulah seterusnya. 7 ni probability dia, kebarangkalian untuk dapat nombor 7 ni adalah kebarangkalian yang paling tinggi, iaitu 6/36. Kalau 6 pun setakat sini ada 5 saja. Nombor 6 6 ada 5. 8 pun ada 5 saja. 7 ni ada 6. 7 ni mempunyai kesudahan yang paling tinggi. Okay, itu side point saja. Alright, sekarang pukul berapa dah? Tinggal 5 minit saja lagi. Saya kena express. Okey, sekarang saya nak buat gambar rajah pokok dia. Saya nak squeeze sikit. Ruang dia tak berapa nak cukup. Okey. So, R dengan T. Okey. R ni maksudnya jumlah 7 lah. T ni jumlah bukan 7. R, T. R, T, R, T, R, T, R, T. Okey. Ini lambungan pertama, lambungan kedua, lambungan ketiga. Alright. Jadi kesudahan dia, sekejap saya delete ni dulu. Kesudahan kesudahan dia ialah ini R, R, R. Sini R, RT. RTR, RTT, TRR, TRT, TTR, TTT. Okey. Alright. Okey, ini dia punya kesudahan gambar rajah pokok. Ada apa-apa yang saya tak buat lagi tak? Lukis gambar rajah pokok untuk mengakui semua kesudahan yang mungkin bagi X. Okey, ini dah settle soalan B. Okey, boleh faham tak ni? Okey, boleh faham cikgu. Okey cikgu, boleh faham. Alright, good. Okey, tengok C pula. C dia nak daripada gambar rajah pokok DB, kira kebarangkalian bagi setiap nilai X yang mungkin. Ni dia. Kira kebarangkalian bagi setiap nilai X yang mungkin. Ini sekejap. Ini saya rasa saya berbeza sikit kot daripada buku teks. Sekejap saya nak tengok balik. Buku teks dia cakap macam mana entah. Mana buku teks saya? Ini contoh apa tadi? Contoh 3. Oh tak. Okey, contoh 3 ni jawapannya sama dengan saya. Okey, no problem. Alright.
Okey, daripada gambar darjah pokok DB, kira kebarangkalian bagi setiap nilai X yang mungkin. Jadi ini panjang cerita dia. Jadi korang kena betul-betul faham. Betul-betul faham apa yang saya buat ni. Sebab nanti korang kena buat. Aktiviti dia memang panjang. Kerja dia banyak. Okey. Kita dah tengok gambar darjah pokok. Kesudahan dia ada RRR dan berikutnya. Kemudian kita kena note down nilai X. X bersama R. Remember, kita nak cari bilangan yang kesudahan dia jumlah 7. Jadi untuk line yang pertama, RRR. R ni mewakili dapat jumlah 7. Jadi R adalah 3 lah sini. Ini RRT bermakna X bersama dengan 2. RTR bersamaan 2. RTT bermakna X bersama dengan 1. TRR X bersama dengan 2. TRT X bersama dengan 1. Ini pun 1. Yang ini kosong. Okey, boleh ikut tak macam ni saya fill up kolom ni tadi? 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, kosong. Boleh ikut tak? Boleh cikgu. Kejap cikgu, saya nak. Okey. Okey, boleh. Ingat X ni mewakili jumlah dia 7. 7 saja, yang lain don't care. Jadi kita kiralah berapa banyak R. Sebab R ni yang kita kata sebagai kesudahannya 7 tadi. R. Sebab R ada 3, bermakna X sama 3 lah. Okey, ini 2, ini 2, ini 1, 2, 1, 1. Yang ni pula last kali kosong sebab semuanya bukan 7. T, T, T. Okey. Ini pula probability kebarangkalian untuk mendapat jumlah 7. Yang ni complicated juga. Kita dah tahu tadi, probability kebarangkalian untuk dapat nilai 7 adalah 1/6. Jadi saya nak tuliskan di situ. Untuk dapat, saya tukar warna lain sebab kontras dia tak bagus. Inilah. Okay. Kebarangkalian untuk dapat R di sini adalah 1/6. Jumlahnya 7 ialah 1/6. Kalaulah probability untuk dapat R 1/6. Kalaulah 1/6 untuk dapat R bermakna probability untuk dapat T iaitu yang bukan 7 ialah berapa? Apa kebarangkalian untuk dapat bukan 7? 5/6. 5/6. Very good. Okey, 5/6. Okey, sekarang kita penuhkan semua dalam gambar darjah pokok ni. Untuk dapat R 1/6. Untuk dapat R je 1/6. 1/6, 1/6, 1/6. Mana yang dapat R saja 1/6. Yang dapat T ni pula 5/6. 5/6. 5/6, 5/6. Tak nampak macam 5. 5/6. 5/6, 5/6. Ni banyak kerja Kena follow betul-betul. So sekarang P X bersama dengan 3. P X bersama dengan 3 berapa? Kita kena darabkan ke semuanya. 1/6, 1/6, 1/6. Maknanya ni samaan dengan P dapat R, R, R. Dapat kesemuanya R. Iaitu apa dia? Iaitu 1/6 darab 1/6 darab 1/6. Iaitu 1/6 kuasa 3. Berapa? 6 kuasa 3, 216. Okey, faham tak setakat ni? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey, good. Sekarang kita tengok. Oh sorry, ini tak tepat ni sebenarnya. Ini saya gantikan dengan RRR lah. Okey, tak tepat ni, tak tepat. Ini saya jangan tulis ni lah, saya tulis P sajalah. Saya tulis P saja, probability. Okey. Sekarang ini pula adalah PRRT. Kita darabkan semuanya. 1/6 darab 1/6 darab
5/6, iaitu bersama dengan 5/216. Ini pula P RTR. Itu 1/6 darab 5/6 darab 1/6. So, sudah tentulah nilainya sama. Okey, ini pula P RTT. Jadi R-nya 1/6. T-nya 5/6. 25/6, 216. Seterusnya. Banyak nak tulis ni. TRR. Jadi 5/6 darab 1/6 darab 1/6, iaitu 5/216. P TRT 5/6 darab 1/6 darab 5/6, iaitu 25/216. P TTR 5/6 darab 5/6 darab 1/6, iaitu 25/216. Dah kecil dah tulisan dia. TTT. Ini semuanya 5/6. Panjang cikgu. Panjang. Boleh nampak ke tu? Nampak cikgu. Juga kerja ni memang panjang. Kerja ni memang banyak untuk benda-benda macam ni. Tak siap lagi ni. Belum siap lagi. Belum siap lagi. Okey, saya nak copy ni sekejap Saya nak copy yang ini. Copy mana copy di sinilah. Panjang kerja dia. Sekarang dah pukul berapa dah? Dah habis waktu dah kot. Dah habis waktu dah pun. Alamak. Kita overtime sekejap Tak apa cikgu. Alright. Okey, saya paste kat sini sekejap. Alright. Yang dia nak sebenarnya, mana dia? Yang dia nak sebenarnya, soalan C tu apa dia? Dia nak ini, nilai P untuk X sama 0, P X bersama dengan 1, P X bersama dengan 2 dan P X bersama dengan 3. Ini yang dia minta. So, P X sama 0 apa dia? P X sama 0 ialah apabila kesemuanya pun apabila X bersama dengan 0. X bersama dengan 0 kat sini. PTT. Iaitu 125/216. Okey, settle satu perkara. Boleh faham tak ni? Boleh faham cikgu. Boleh cikgu. Sebab X bersama 0, X bersama 0 hanya satu saja kemungkinan dia. X bersama 0 ni hanya di sini saja. X bersama 0 ni, 0 situ. Alright. X bersama 1 pula. X bersama 1 kat mana? X bersama 1 ada di sini, sini dan sini. Semuanya 2/216. 25/216. 25/216. Okey. Maknanya sekarang bersamaan dengan 25/216 darab dengan 3 lah. Senang cakap. Darab dengan 3. Jadi 75/216. Okey, boleh faham tak saya dapat sini? Faham cikgu. Kita jumlahkan saja ni Jumlahkan saja. Alright, 25 campur 25 jadi 75. Okey, sekarang X bersama dengan 2 pula. X bersama dengan 2 dia berlaku di mana? Sini, sini, sini. Maknanya kita tambahkan ini. Nilai itu kita tambahkan. Semua nilai pun sama, 5/216. Jadi 5/216 darab dengan 3, iaitu 15/216. Boleh faham sini? Boleh faham cikgu. Dan yang terakhir sekali, P X sama 3 adalah bersama dengan P apabila semuanya R, iaitu bersama dengan 1/216. Okey?
Jadi itu complete soalan C. Boleh faham ya? So semua tu jawapan dia. Ini jawapan untuk C. Dia nak semuanya sekali. Fuh. Panjang. Panjang. Selalunya kertas 2 kot ni. Kertas 1 soalan yang lain-lain lah. Soalan ni soalan kertas 2 ni. Okey, soalan yang keempat, soalan D. Tentukan jumlah taburan kebarangkalian bagi X. Ini senang saja. Yang D, jumlah taburan kebarangkalian. Jumlah taburan kalian bersama dengan 1 lah basically. Maknanya X bersama dengan 0 tambah P X bersama dengan 1 tambah P X bersama dengan 2 tambah P X bersama dengan 3, iaitu campurkan semuanya. 125 par 216 tambah 75 par 216 tambah 15 par 216 tambah 1 par 216. Tambahlah semua, dia akan jadi 216 par 216, iaitu bersama dengan 1. Siap. Jadi itulah cara dia itulah cara dia untuk buat soalan yang sebegini. Ada apa-apa nak tanya tak? Jelas cikgu. Jelas ya? Okey, kalau jelas tak ada apa-apa nak tanya. Latihan kendiri 5.3 ada 3 soalan. Okey, ada 3 soalan. Cuba buat sebanyak mungkin. Baik cikgu. Alright. Cuba post dalam grup lah. Sekiranya boleh lah. Kalau tak boleh, kita buat next session, kita jumpa, kita discuss. Okey, ada apa-apa lagi? Tak ada cikgu. Saya tak ada. Alright, good.